manfaat lagi pada kita. Kita tak boleh gunakan lagi. Pada hari itu yang kita perlukan adalah pahala. Sebab itu bekalan-bekalan kita itu mencukupi ataupun tidak mencukupi. Pahala yang sangat-sangat kita perlukan pada ketika itu. Maka duduknya kita dalam majlis ilmu, selalu saya cakap kepada tuan-tuan, pastikan kita dapat 4 perkara. Yang pertama, pastikan kita dapat ilmu. Kalau tak dapat ilmu, pastikan kita dapat pahala, ikhlas hati kita. Yang ketiga, kita kena pastikan insya-Allah kita dapat makan. Makan dapat. Makan dapat. Dan yang keempat, kalau boleh lebih istimewa, dapat bungkus. Ilmu dapat, pahala dapat, makan dapat, bungkus pun dapat. Kan? Lagi satu, yang kelima, dapat duit pula. Itu kena jadi ustaz. Kena jadi ustaz, insya-Allah dapat duit pula. Walau bagaimanapun bukan itu tujuan kita, bukan itulah matlamat kita, tuan-tuan. Seperti mana yang diajar dalam surah Yasin, dalam surah Hud dan sebagainya tadi. Untuk itu alhamdulillah pada malam ni, pada subuh ni kita dapat lagi bersama meneruskan sesi kuliah kita. Setelah kita bercuti agak tempoh masa yang begitu panjang, saya selalu memikirkan bila masuk masjid ini, dah hampir 2 tahun kita menjarakkan sembahyang kita ini. Bilalah agaknya kita dapat merapatkan kembali soft kita. Kerana kebimbangan selama mana kita menjarak, maka sebegitulah hubungan kita di antara kita orang Islam ini makin renggang dan makin renggang. Maka kita perlulah berdoa kepada Allah. Kali ini kuliah dibuka, seterusnya agak-agak tak ditutup lagi lah, tuan-tuan. Agak-agak ni lah. Kalau tengok pada angka tadi tinggal 6,000 semalam, 5,000 lebih, hari ini 6,000 lebih, naik sikit. Tapi walau bagaimanapun tuan-tuan, hidup di dunia ni jangan bimbang sangat. Kerana cerita di dunia ini adalah merupakan cerita yang akan berakhir satu hari. Sesedap mana pun kita tengok cerita, maka dia akan berakhir. Kita tengok cerita Laksmana Doremi, dia berakhir. Kita tengok cerita Bujang Lapuk, maka dia berakhir. Dan kita tengoklah drama apa pun, cerita orang politik, dia akan berakhir. Maka sebegitu juga cerita hidup kita ini adalah cerita yang berakhir. Suatu hari cerita hidup kita ini akan berakhir. Bagaimana rupa cerita hidup kita daripada bayi sampai kepada dewasa, wallahu a'lam, kita pun banyak yang dah tak ingat cerita hidup kita. Cerita yang kekal yang tidak berakhir adalah cerita akhirat. Cerita COVID-19 insya-Allah kita bersangka baik akan berakhir satu hari nanti, satu masa. Tapi kena ingat, cerita akhirat ini adalah cerita yang tidak berakhir. Siapa yang masuk ke dalam syurga Allah, maka sepanjang masa sekekal. Wal akhiratu khairul lakam minal ula, wal akhiratu khairu wa abqa. Cerita akhirat ini ialah cerita yang kekal. Siapa yang dapat masuk syurga, itulah kenikmatan kurniaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka sebab itu kita kena kejar akhirat di samping kita tidak meninggalkan dunia. Kita kena kejar, kita kena rebut akhirat itu, kerana Tuhan kita dah beritahu kita. Tuhan kita kata akhirat itu lebih baik, lebih kekal. Dunia ini kata Allah illa mata'ul ghurur, kesenangan yang menipu sahaja, kata Allah. Itu dia tuan, kita tak sedar. 2 tahun masa berlalu, kita tak perasan. Tapi bagaimana pengisian kita terhadap 2 tahun. Sebab Allah Ta'ala jadikan hidup kita ni tuan-tuan memang untuk diuji. Hari ini kita diuji dengan COVID-19. Namun bagaimana kualiti hidup kita setelah diuji? Adakah kita rapat kepada Allah ataupun kita makin jauh daripada Allah Ta'ala? Allah kata allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amalah. Surah Mulk kita baca tiap-tiap malam.
Kami jadikan hidup mati manusia ni, kata Allah, nak uji siapa di kalangan kita ni yang lebih baik amalan dia. Dan bukan paling handsome, bukan paling kaya, bukan paling besar jawatan dia, tapi siapa di antara kita yang paling baik amalannya. Tapi itulah saya kata semalam, masa ini tuan-tuan merupakan ciptaan Allah, makhluk ciptaan Allah yang tidak dapat dilihat dengan mata. Seperti mana bunga ni tuan-tuan tengok nampak dengan mata. Air ni tuan-tuan nampak dengan mata. Kipas duit kita yang berkurangan kita nampak dengan mata kita susut, duit tu kita nampak. Tapi Allah Ta'ala ciptakan masa ni tuan-tuan tak nampak dengan mata. Sebab itu bila masa tak nampak dengan mata, orang tak perasan perginya masa itu 2 tahun. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus solihat wa tawassau bil haqqi wa tawassau bis sabr. Allah kata demi masa, Allah bersumpah dengan masa. Semua manusia ni kata Allah dia rugi. Semua manusia dia rugi. Dengan masa yang berlalu tadi dia rugi. Kecuali orang yang beriman. Orang beriman ni setiap masa perbuatan dia itu insya-Allah pahala. Duduk dalam masjid pahala, makan pahala, buang air besar, buang air kecil, semua dapat pahala kalau ikut ajaran Islam. Bila Allah Ta'ala tanya, alam ya'ninil ladzina amanu an tahsha'a qulubuhum li dzikrillah, belumkah sampai waktunya bagi orang yang beriman untuk secara khusyuk mengingati Allah dan mematuhi segala kebenaran yang diwahyukan kepadanya. Maka sepatutnya kita ni tuan-tuan, bila umur 40 tahun, umur dah 40 tahun, sini saya rasa 30-an, Haji Musa ada 20-an, 30-an. Umur kita dah 40-an ni tuan-tuan, kita kena pastikan setiap masa kita, setiap perbuatan kita pahala. Makan, niat bismillah kerana Allah. Duduk majlis ilmu, niat kerana Allah. Bekerja, potong sawit dan sebagainya, niat cari rezeki kerana Allah nak bagi anak isteri makan. Supaya penuh masa 24 jam itu tidak terlepas walaupun sesaat dengan amal-amal kebaikan akhirat nanti. Niat tu penting sangat-sangat untuk pastikan setiap perbuatan kita ni cukup. Jangan kita menjadi seperti mana ayat yang telah saya bacakan, imam kita baca tadi. Imam kita baca dari ayat yang ke-12 daripada surah As-Sajdah. Walau tara izil mujrimuna nakisu ru'usihim 'inda rabbihim. Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihah inna muqinun. Alangkah ngeri, kata Allah, kalau engkau dapat mendengar, kamu dapat melihat orang yang berdosa kepada Allah, dia tunduk kepada dia. Bahasa kita kata mangkus, kecil, dia tak sombong, dia tak bangga begini, tak ada. Dia mengecil kepala dia. Setelah mana Allah perlihatkan kepada mereka ni seksa neraka. Allah tunjukkan kepada mereka tempat neraka yang dia dimasukkan ni tadi. Saat itulah mereka merintih, merayu, kami dah dengar dari Allah, kami dah lihat, kan? Maka balikkanlah kami ke dunia ni, Allah, balikkan kami ke dunia ni. Saya sebut baru ni di Melaka, sehari lepas di Melaka, saya kata apa, usia Nabi Muhammad ini 63 tahun. Maka saya tanya, di Melaka tu 63 tahun ni tuan-tuan, cukup tak tempoh nak siapkan bekal kita? Spontan mereka jawab tak cukup. Lalu saya kata kalau 60 tahun tak cukup, 63 tahun tak cukup, berapa tahun nak hidup? Semua tak jawab. Semua tak jawab. Jadi saya kata sebenarnya 63 tahun ni satu tempoh masa yang cukup nak siapkan bekal kita. Cukup. Kerana apa? Kerana usia Nabi pun 63 tahun. Usia Nabi 63 tahun. Tapi Nabi isi masa dia dengan perkara yang berkualiti. Jadi kalau saya pernah mungkin ibaratkan dekat sini, tuan-tuan nak pergi Melaka, isi minyak kereta kancil tu RM20, insya-Allah pergi, balik cukup. Tapi kalau kita pergi, kita isi RM40, kita panaskan enjin kereta sampai 8 jam, tekan minyak tapi tak jalan, maka tak habis, tak cukup, RM40 pun tak cukup.
Sebegitu juga usia kita. Kalau kita melepak, duduk melepak kadang-kadang sampai 10-15 jam, duduk warung aja 15 tahun. Itu belum duduk ngeteh lagi, duduk di padang bola lagi, belum cerita dia. Maka umur 60 tahun, 100 tahun pun tidak cukup. Jadi kualiti masa kita itu tadi. Saya sebut mudah-mudahan kita, sebab manusia yang dah mati ni tuan-tuan, ada orang kata orang mati mana ada keinginan. Siapa kata? Orang mati dah mati, mana ada keinginan? Mana ada keinginan? Dasarkan ayat yang Imam baca tadi, ada keinginan orang mati. Farji'na na'mal solihah. Bagi aku balik. Aku nak buat amal baik. Ini ayat Quran. Ada manusia yang berkeinginan nak balik ke dunia ni. Kan? Dia nak buat amal baik. Itu yang pertama. Yang kedua, dalam ayat ke-10 daripada surah Al-Munafiqun, dia nak balik kerana nak bersedekah. Ini dia. Jadi mudah-mudahan tuan-tuan yang mengikuti kuliah saya, termasuk diri saya, adalah orang yang tidak minta balik lagi setelah mana kita masuk ke liang kubur. Kerana amal kita cukup, insya-Allah. Mudah-mudahannya sebegitu saya boleh ingatkan kepada diri saya dan kepada tuan-tuan sekalian. Lalu seperti mana saya tanya kepada mereka lah. Saya kata, siapa di antara kamu yang biasanya saya tanya kat sinilah, yang nak mati, seorang pun tak nak angkat tangan. Bila saya tanya siapa yang nak masuk syurga, semua angkat tangan. Satu masjid angkat tangan, nak masuk syurga. Saya kata kalau nak masuk syurga kena mati. Tak mati macam mana nak masuk syurga? Siapa nak mati? Seorang pun tak nak angkat tangan. Soalan kita ni pelik kadang-kadang. Tapi soalan tu walaupun pelik, real dah tuan-tuan. Siapa nak mati dari kalangan masjid yang duduk kat masjid ni? Tak nak mati. Siapa nak masuk syurga? Semua nak masuk syurga. Kalau tak mati macam mana nak masuk syurga? Maka jawabnya, kalau kerana tak nak mati ni kerana sedapnya hidup di dunia, alamak. Tapi kalau kerana saya belum lagi nak mati Ustaz, kenapa? Kerana amal masih lagi belum cukup puas Ustaz. Alhamdulillah. Mudah-mudahan tuan-tuan masuk dalam kategori begitu. Amal belum lagi Ustaz, bekal masih belum cukup lagi Ustaz. Saya pun tak tahu cukup ke tak cukup bekal. Itu keadaan-keadaan yang sebegitu tuan-tuan. Saya pernah menyebutkan dulu akan pesanan Rasulullah SAW. Pada subuh ni saya mungkin pelbagai mukadimah, saya tak kuliah panjang sebab ni saya nak ke Melaka lah pula ni. Lepas tu ke Bukit Gambir pula. Betul lah, Nabi ajar kita ni, setiap apa yang Nabi ajar, kalau tuan-tuan pandang dan perhati, cukup hebat. Khususnya kitab Al-Quran yang ada hari ni, dalam suasana kita sambut Maulid Nabi. Saya bercakap, bahawa manusia ni kalau dia sayang kepada Allah, bukan sekadar cakap, tapi dia kena berpegang kepada ayat Allah. Ya ayyuhalladzina amanu atiiullah wa atiiur rasul. Dia kena taat Allah, dia taat Rasul. Kalau manusia ni tuan-tuan disayangkan kepada Nabi, maka dia bukan sekadar mengadakan majlis sambutan Maulid Nabi sahaja. Bukan sekadar sambut ketika Nabi lahir sahaja, tapi dia kena berdasarkan kepada ayat Quran, kul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakanlah kalau kamu cinta Allah, ikut aku. Kita sayang Nabi, maka kita kena ikut akan tingkah laku perbuatan Nabi. Sebab Nabi datang kepada kita bukan nak ngajar kita semayang aja, bukan nak ngajar puasa. Kalau Nabi datang nak ajar semayang aja, nak ngajar semayang aja, 3 hari cukup. Ini 23 tahun lamanya Nabi datang. Jadi Nabi datang kepada kita ni bukan nak ngajar puasa aja. Kalau nak ngajar puasa, haji, mungkin seminggu habis siap. Tapi 23 tahun ni banyak benda yang Nabi datang ajar kepada kita. Nabi ajar kepada kita ni banyak benda. Kalau tuan-tuan pandang dan perhati, Nabi pernah menjadi kanak-kanak, mengembala kambing. Nabi pernah menjadi peniaga. Bagaimana Nabi meniaga? Nabi pernah menjadi sahabat. Bagaimana Nabi menjadi sahabat? Nabi pernah menjadi ketua perang. Nabi pernah menjadi pemimpin dalam sebuah negara. Bagaimana Nabi menjadi pemimpin? Bagaimana Nabi berjual beli?
Bagaimana keadaan bila Nabi jadi kaya? Bila berkahwin dengan Sayyidatina Khadijah, kaya, janda kaya yang banyak harta. Bagaimana sifat Nabi? Nabi tak sombong. Kita ni kadang-kadang time reject RM1.40 pun kita tak pergi masjid kadang-kadang. Ni jenis kita ni kadang-kadang. Sebab itu Nabi contoh ikutan teladan yang terbaik. Bila kita sayang Nabi, maka kita kena jadikan Nabi itu sebagai contoh kehidupan kita, bukan sekadar maulid Nabi. Sayang tadi. Yang ketiga, kalau kita sayangkan kepada negara kita, kampung kita, tanah air kita, pesta ni kita sayang pesta, maka Nabi ajar kita melalui Al-Quran, walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakati minas sama'i wal ardh. Itu kata Nabi. Kalau penduduk sebuah negeri itu beriman, bertakwa kepada Allah, lafatahna alaihim barakati minas sama'i wal ardh. Kami turunkan keberkatan dari langit, dari bumi. Hari ni selepas Covid, sebelum Covid, sedang Covid dan nak habis Covid, yang datang semajid ni biasanya orang yang sama aja. Orang yang sama aja kan. Orang yang sama aja kan. Ini saya tak tahu Haji Musa yang jemput saya. Kalau ikutkan pada keliling, berikutkan pada warta, orang luar, ustaz luar daerah belum boleh masuk kuliah. Ini Haji Musa jemput, saya datang. Itu pelik juga kadang-kadang. Merentah negeri boleh, merentah daerah boleh, merentah negara boleh, merentah masjid tak boleh. Kadang-kadang pelik juga bab-bab itu. Tapi begitulah tuan-tuan, kata Nabi, if'alil khair fa innahu miftahul jannah. Nabi suruh kita ni buat benda baik, kerana kebaikan ni, kata Nabi, menjadi kunci kamu menghalakan kamu ke syurga Allah. Tapi jaga-jaga, kadang-kadang yang saya katakan kita tanam tak dapat apa-apa, musim PKP dan kita tak boleh berkuliah, maka tanamlah dekat kebun tu pokok keladi besar-besar dah. Kalau mati ni, kalau dapat makan sedap tu, gemuk kita timbulkan dia gemuk. Sekali lagi datang, habis sebatang pun tak tinggal. Ni belasah di kobi kaki pendek, sebatang pun tak tinggal. Duduk tepi pokok keladi tu, sampai hati kau babi, kau makan ke semuanya, tinggalkan aku sebatang jadilah. Jadi sebegitu juga amal-amal kita. Kadang-kadang amal kita nampak banyak, tapi hakikatnya dia rosak. Seperti mana saya sebutkan dulu sebelum penutup kuliah, kita tengok pada pokok-pokok asam kuini, bunga dia penuh lebat, kita rasa gembira sangat-sangat, sangat-sangat suka. Tiba-tiba bila diuji dengan angin yang kuat, yang kencang, hujan yang lebat, bunga yang penuh tadi rupanya luruh menjadi buah hanya sekadar 2-3 biji sahaja. Maka sebegitulah amal kita ini. Kita tak tahu tuan-tuan, yang mana satu Allah akan terima amal-amal kita ni tadi. Maka jangan pandang kecil kepada buang tai cicak dekat masjid. Jangan pandang kecil pada senyum depan orang. Jangan pandang kecil, sebab kita tak tahu yang mana satu Allah Subhanahu Wa Taala akan terima. Kita belum start tu mukadimah dulu tu. Insya-Allah. Maka kata Allah pada ayat yang Tuan Imam kita baca tadi, kita cuba menghayati. Dan kami kemudian kata Allah, dia menjadikan. Dan akhir sekali kata Allah, kalau kita sayang keluarga kita, negara dah, Allah dah, Nabi dah, Rasul dah, yang akhir sekali kata Allah, kalau kita sayang keluarga kita, macam mana? Adakah beli kereta baru, rumah baru, baju baru, rantai besar-besar, rantai balak tu? Dah. Kata Allah, kalau kita sayangkan kepada negara kita, kata Allah kata, ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Pelihara diri kamu, kaum keluarga kamu dari bakaran api neraka Allah. Allah suruh begitu. Antara kita sayangkan kepada keluarga kita, isteri dan anak-anak kita, sebegitu tadi. Maka kita pergi kepada ayat ini, kata Allah, kemudian dia menjadikan keturunannya daripada air yang hina, iaitu air mani. Kita ni keluar daripada air di mana keluar air kencing, air madhi, air wadi, sebegitulah keluarnya air mani. Jangan action lah. Di tempat keluar najis itulah keluarnya benih kita daripada kemaluan mak dan ayah kita tadi.
Itu kehebatan. Ada ke siapa-siapa dekat pesta ni yang keluar daripada bulu betung? Ada ke? Saya tak, ustaz, saya keluar daripada bulu betung. Keluar terus keluar jadi. Tak ada. Semua kita keluar daripada situ. Seperti mana ayam, itik, lembu dan kerbau, sama juga manusia ni sebegitu, tuan-tuan. Kalau dipandang dan dipikir, maka jangan sombong sangat. Kemudian dia menjadikannya, kemudian dia menyempurnakannya dan meniupkan roh ke dalam tubuhnya. Maka dia menjadikan pendengaran, penglihatan dan hati. Tetapi sedikit daripada kalangan kamu, kata Allah, yang bersyukur, yang berterima kasih. Tak ramai yang berterima kasih. Bila Allah Ta'ala bagi kita pendengaran, cuba bayangkan kalau kita tak ada telinga, tak mendengar. Bila Allah Ta'ala bagi kepada kita ni penglihatan, dapat melihat, cuba bayangkan kalau kita ni mata buta, tuan-tuan. Nak pergi masjid, nak pergi surau, bagaimana kesukaran. Dan dijadikan kita ni hati, akal. Cuba tuan-tuan bayangkan Allah Ta'ala hilangkan ingatan kita. Mana imam kita tu, lama kita tak jumpa dah, kan, bekas imam cikgu tu. Dan mereka berkata, apakah apabila kami telah hancur menjadi tanah berada, maka kami dah hancur dalam tanah ini, kami dah hancur dalam tanah ni, kata Allah. Adakah mereka kata kami hancur dalam tanah maka kami akan dihidupkan kembali? Mereka mengingkari pertemuan. Adakah kami dah masuk tanah ni, mereka habis dah, kami boleh hidup balik? Bahkan kata Allah, bahkan mereka mengingkari pertemuan dengan Tuhanmu. Katakanlah bahawa malaikat maut ini diserahi untuk mencabut nyawamu, akan mematikan kamu, kemudian kepada Tuhan kamulah semua kamu akan dikembalikan. Engkau duduk dalam simen ke, duduk dalam batu ke, duduk dalam konkrit, macam mana pun mesti akan kembali kepada Allah. Walaqad ji'tumuna furada kama khalaqnakum awwala marrah wa taraktum ma hawalnakum wara'a zuhurikum wa ma nara ma'akum syufa'akum alladhina za'amtum annahum fiikum syuraka laqad taqatta'a bainakum wa dhalla ankum ma kuntum taz'umun. Allah cakap, demi sesungguhnya, kata Allah, kamu tetap akan datang, mesti akan datang kepadaku pada hari kiamat dalam keadaan sendiri-sendiri, seorang-seorang. Tak ada teman, tak ada kawan yang nak ngiring kita. Kami datang pada dalam keadaan sendiri, dan dalam keadaan sendiri, dan kamu tinggalkan di belakang kamu apa yang kami dah bagi. Apa yang kami dah bagi masa kat dunia ni, rumah baik, harta baik, pangkat baik, kamu tinggalkan. Dan kami tidak melihat beserta engkau penolong-penolong. Tak ada orang nak tolong kamu, kata Allah. Demi sesungguhnya, atau pembantu, demi sesungguhnya telah putus perhubungan di antara kamu dengan mereka, dan hilang lenyap dari kamu suatu yang kamu anggap kamu sifat boleh beri manfaat. Duit ada 40 bilion, duk fikir hebat. Ini kita kalau masuk neraka pun tak kisah ni, ada 40 bilion ni. No way, I tell you. Sorry, duit 40 bilion tu waris-waris saudara mara akan dapat. Kita duduklah dalam liang kubur tu seorang-seorang. Maka apa yang kita punya ialah apa yang telah kita belanjakan pada fi sabilillah. Itulah harta kita sebenarnya. Yang kita simpan dalam bank belum tentu lagi menjadi harta kita. Kebun-kebun kita yang 40 hektar tu, 50 hektar, 60 hektar belum tentu lagi jadi milik kita. Ini agama ajar kita, tuan-tuan. Jadi ambil harta dunia ni, guna sebaik-baik. Sebegitu juga usia kita manfaatkan. Apatah lagi kita yang dah tinggal satu. Nak tunggu apa lagi? Kerja dah pencen, dah tinggal apa? Kalau Nabi kata irtanim hamsan qabla khamsin syababaka qabla haramik wasi'ataka qabla sakamik. Kata Nabi, rebut 5 peluang tu. Betul sangat. Waktu muda sebelum datang waktu tua. Itu cerita yang berlaku. Kita dulu muda kuat, sekarang dah tua. Semalam habis sahaja saya kuliah subuh. Semalam tak balik, terus pergi ke kebun, petik sawit dah kan. Balik rumah mak sampai hari ni rasa semua sakit. Dah tak kuat, dah tua. Dua kata Nabi, waktu sihat kamu sebelum datang waktu sakit. Kita ni ada yang sihat boleh pergi masjid, tak nak pergi.
Dah sakit besok barulah nak pergi. Yang ketiga kata Nabi, waktu lapang kamu sebelum sibuk. Dulu lapang, hari tu lapang banyak, saya tak ada kuliah. Kan? Macam-macam benda boleh buat. Sekarang sibuk tuan. Hari-hari minta 3 tempat, 4 tempat tuan. Ya, tinggal ajalah apa yang boleh tinggal, mana yang didahulukan dulukanlah. Yang keempat, waktu berada sebelum datang waktu berhajat. Yang saya baca hadis Nabi tu, tuan-tuan yang duduk dalam masjid ni, fikirlah. Ada yang tinggal 4, ada yang tinggal 3, ada yang tinggal 2, ada yang tinggal 1 je dah. Sihat dah tak ada dah. Hidup sebelum mati je. Itu je tinggal. Kalau itu pun masih lagi tak ingat kepada Allah, tak nak makmurkan masjid-masjid Allah lagi, dah buka masjid, tak nak juga makmurkan masjid, tepuk dada tanya kepala otak lah, tanya iman lah. Wallahu a'lam. Hadis ini pendek tapi cantik huraian dia. Kita bukan perlukan ilmu yang banyak tuan-tuan. Ilmu ni kita boleh cari, boleh ngaji. Bila kita masuk dalam kepala dinamakan dia ilmu tadi. Tapi ilmu ni yang pentingnya kita beramal. Yang pentingnya kita beramal. Hadis ni kata, wahai manusia, jangan kamu menjadi orang yang suka mengetepikan taubat. Okey, satu pesanan Nabi. Maknanya taubat ni seperti mana tuan-tuan makan tiap-tiap hari tuan-tuan makan, maka sebegitu juga taubat kena tiap-tiap hari bertaubat. Kullu bani Adam khata'u, setiap anak Adam ini ada salah, ada dosa. Bapa kita Nabi Adam alaihi salam tersilap, termakan buah yang diharamkan oleh Allah kerana godaan-godaan iblis syaitan laknatullah. Maka apatah lagi kita. Tapi bagaimana pula sikap Nabi Adam telah melakukan kesilapan? Nabi Adam kabarnya bertaubat, separuh daripada usia dia dihabiskan dengan beristighfar, bertaubat, memohon keampunan kepada Allah. Maka kata Nabi, engkau jangan jadi orang yang suka tepikan taubat. Maknanya kita di samping kita sembahyang, puasa, masa kita bertaubat, kita bertaubat. Tiap-tiap masa kita bertaubat kepada Allah supaya sentiasa bersih diri kita daripada kotoran dosa itu tadi. Yang pertama. Yang kedua kata Nabi, kamu jangan jadi orang yang panjang angan-angan dia, nak mengharapkan kebahagiaan akhirat tetapi tanpa amal. Yang kedua kata Nabi, jangan jadi orang yang bila mati mana nak pergi? Jannatul Firdaus. Amal aus, amal tak ada. Macam orang barangan nak kenyang tapi tak makan. Nak kenyang tapi tak makan. Nak kenyang dia kena makan, baru insya-Allah dia kenyang. Tapi begitulah juga kita nak mengharapkan syurga, maka kita kena bergerak menuju ke arah ke syurga. Apa cara dia? Inna hadzal Qur'ana yahdi hiya lillati hiya aqwam. Sungguhnya Quran itu petunjuk yang paling luruh, yang paling betul. Bila kita dengar kata Nabi, barang siapa yang menuju ke satu jalan untuk menuntut ilmu, kata Nabi, maka Allah mudahkan baginya satu jalan-jalan ke syurga Allah. Kita jadi orang yang suka menuntut ilmu, belajar ilmu, kan? Pelik kadang-kadang bagi orang yang nak masuk syurga tapi tak suka duduk dalam majlis-majlis ilmu, tuan-tuan. Ni muar ni dia ada lambat sikit lah, tuan-tuan. Setengah masjid, setengah surau dia cepat. Dia Patu Pahat tu, saya punya telefon tu lama betul tak berbunyi. Saya sampai keluar rumah tak bawa telefon, pasal lama tak bunyi. Orang kalau telefon saya biasanya sebab kuliah lah, kan. Kalau tak kuliah orang tak telefon saya. Lama aja Haji Musa mana ada telefon saya nak, ustaz apa khabar ustaz? Tak ada. Bila telefon tu tahulah bab kuliah. Ni bukan ngentam, tapi hakikatnya begitulah, kan. Saya pun tak telefon Haji Musa, kan. Kalau bab kuliah tu ada lah tu. Jadi diam. Bila bapa mentua datang hari tu, dah boleh rentah bapa mentua datang. Saya pun bual dengan bapa mentua saya. Kita ni masjid apa? Supermarket dah buka, pasar raya dah buka, apa lagi kedai-kedai makan, warung-warung dah penuh, semua buka. Saya kata, agaknya bilalah masjid ni nak buka, saya kata. Kuliah lah. Bila nak buka agaknya. Petang tu orang Melaka telefon, waktu kuliah Melaka, saya nak kuliah Melaka. Saya pun tengok ada
ada WhatsApp hantarlah pasal Warta Negeri Johor tu berkaitan dengan kuliah. Saya letak. Bila letak saja sepanjang jalan ke Melaka tu penuh dengan panggilan. Baru berbunyi telefon aku. Dah lebih kurang berapa bulan tak berbunyi gitu kan. Baru bunyi telefon kuliah. Ada yang cepat. Dia tak tunggu sebab ada dalam hidup kita ni ada benda yang kena cepat dan ada benda yang dilambat-lambatkan. Di antara Nabi kata benda yang kena segera, amalan yang baik. Tuan-tuan dengar khutbah Jumaat sekitar 2 bulan lepas. Yang pertama kata Nabi, mayang pada waktunya. Satu. Yang kedua kata Nabi, berbakti kepada kedua mak bapak. Yang ketiga kata Nabi, berjihad tolong agama Allah. Ni 3 amalan ni pasti. Kita tuan-tuan rumah yang dekat masjid, dekat surau ni, kalau tak dapat pergi masjid, tak dapat pergi surau, adalah mak sayangnya. Kenapa saya kata gitu? Abu Jahal, Abu Lahab, kan, Fir'aun yang Nabi Musa duduk bersama dengan dia satu istana. Bayangkan Fir'aun tidak mendapat manfaat daripada kehadiran Nabi Musa. Jangan kita duduk rumah dekat masjid, dekat surau, kita tidak dapat manfaat daripada rumah yang dekat masjid, dekat surau tadi. Jangan sampai sebegitu. Patutnya kita kena mendapat manfaat daripada jihad fi sabilillah. Tolong agama Allah. Sama ada dengan kita buat kuliah ni, buat tazkirah, apa pun cara, yang penting kita buat kerja tolong agama Allah. Bantu agama Allah, nak sampaikan kepada orang tentang Islam, nak mahamkan orang tentang Islam itu sendiri. Jadi kata Nabi yang kedua, jangan kamu menjadi orang yang menghangat aja nak masuk syurga tapi tak beramal. Beramal lah, tak banyak sikit pun kita beramal. Kita masuk syurga bukan kerana amal kita tuan-tuan, tapi kerana keredaan Allah. Tapi walau bagaimanapun, ialah kalau kita nak menuju satu tempat, kan kita bergerak. Kitab ni kalau nak baca, kalau tuan-tuan nak pergi masjid, bini tanya, abang nak pergi mana bang? Masjid. Nak pergi mana? Masjid. Nak pergi mana? Masjid. Tapi kita duduk aja kat rumah, sampai tak? Kan kalau kita berjalan, insya-Allah ada harapan kita sampai. Boleh jadi sampai, boleh jadi tak sampai. Ada orang nak pergi masjid, tiba-tiba tengok warung ada, sampai kat warung. Ada begitu kan? Ada orang dia sampai terus. Wallah, yang penting kita usaha beramal tadi tuan. Usia kita dah tua tuan-tuan. Saya lah tuan-tuan muda lagi. Yang ketiga, kata Nabi, kamu jangan jadi orang yang kata-katanya, kata Nabi, cakap dia macam orang yang abid, ahli ibadat, tetapi perangai-perangai dia, kata dia, macam orang munafik. Orang munafik ni kan dia cakap lain, dia buat lain. Cakap lain, dia buat lain. Jangan jadi orang yang kata-kata dia macam orang abid, yang ahli ibadat. Cerita. Tapi perangai dia, perbuatan dia macam orang munafik. Lain yang dia bercakap, janji dia mungkiri. Jangan jadi sebegitu tadi, kan? Yang ketiga, jika diberikan kepadanya sesuatu, dia tak pernah cukup. Dia tak pernah cukup. Dapat sikit ke banyak ke, dia tak pernah cukup. Ini orang munafik dia perangai. Kita dapat sikit, alhamdulillah. Kan? Alhamdulillah. Macam kita kuliah lah tuan. Kita kuliah ni kadang-kadang kita duk fikir orang bagi banyak. Tengok tempat besar. Saya ingat dulu saya berkuliah dekat ngala-ngala kampung Bakri dekat Haji Mat Yasin tu kan. Ngala-ngala ke sana ceramah Maulid tadi. Saya tak ingat rumah siapa lah. Tapi belakang bangunan besar tadi. Rumahnya biasa aja, buruk, macam-macam biasa je kan. Tapi bila habis sahaja kuliah, kan kita kata mungkin ni adalah 2-30 ringgit agaknya kan. Tapi bila buka mak terperanjat kita. Kadang-kadang kita pergi rumah orang kaya-kaya tu, kita duk fikir ini loaded ni. Rupa 30 ringgit je dia bagi. Tapi itulah kadang-kadang tak nak agaknya kita masuk masjid ni, masuk surau ni, belum tentulah bila kita masuk masjid besar tu pahala dia besar. Masjid kecil kita pergi pahala tak ada, belum tentu. Yang penting ikhlas kita tadi nak memakmurkan masjid Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dia kata dia tak pernah memperoleh sesuatu, tidak pernah sabar. Orang munafik ni kalau dia tak dapat sesuatu, kan, tak sabar. Ada orang tak sabar nak jadi ni, ada orang tak sabar nak jadi ni dan sebagainya tuan-tuan. Kan, malam 2 hari lepas saya cakap dekat Melaka tu, saya kata apa? Carilah benda yang kita boleh dapat. Jangan sibuk cari benda yang kita tak boleh dapat.
Faham? Cari benda yang insya-Allah kita boleh dapat. Jangan cari benda yang kita tak boleh dapat. Apa dia ustaz benda tak boleh dapat? Nak jadi Perdana Menteri. Ada ke sini nak jadi Perdana Menteri? Saya ustaz. Kalau boleh sebelum saya pencen ustaz, Haji Musa pun kata, saya nak jadi Perdana Menteri ustaz. Dapat 3 tahun jadi ustaz. Buang terbiat apa? Kita memang tak boleh dapat sebab Perdana Menteri ni dia sici satu je. Kita tak boleh dapat. Muka macam saya ni memang tak boleh dapat jadi Perdana Menteri. Tak payah mimpilah. Ngigau apa tak? Kan? Benda tak boleh dapat. Tapi benda yang kita boleh dapat kita cari. Sebab syurga Allah ni dia bukan letaknya kepada orang kaya je. Bukan letak pada orang miskin. Bukan letak pada orang tua sahaja masuk syurga. Dan bukan letak pada orang muda. Semua orang boleh dapat. Dia berusaha, insya-Allah dia dapat. Kan? Ni dia tak pernah sabar kata dia. Dia menyuruh berbuat baik tapi dia sendiri tidak lakukannya, kata dia. Dia suruh orang buat baik tapi dia tak buat. Dia melarang berbuat jahat, dia kata jangan buat jahat tapi dia sendiri buat jahat. Fitnah sana, fitnah sini dan sebagainya. Cuba tuan-tuan baca surah Al-Fat ayat 28, ayat 29. Tuan-tuan nak tengok orang yang bersama dengan Nabi ni sikap dia macam mana. Muhammadur Rasulullah alladzina ma'ahu, orang yang bersama dengan Nabi ni macam mana sifat dia? Macam mana sifat dia? Allah kata dia berkasih sayang dengan sesama Islam ni, dia berkasih sayang. Dia mesti berkasih sayang dengan sesama Islam. Dengan kafir dia bertegas. Berkeras, bertegas. Ini tegas. Kemudian kata Allah yang ketiga dia rokok. Dia sujud. Kata Allah pada wajahnya terdapat tanda-tanda bekas sujud. Ada tanda bekas sujud diungkapkan dalam Taurah. Dalam Injil kata Allah seperti sebiji benih. Mana biji benih ni kata Allah kamu tanam biji benih ni biasanya tuan-tuan tanam pisang. Kalau tuan-tuan tanam pisang, satu batang pisang, nanti pisang akan tumbuh di sekeliling pisang itu anak pisang. Bila pisang itu mula mengeluarkan tandan, dia akan mengeluarkan anak pisang di sekeliling batang pisang yang induk. Saya pernah bertanya, minta dengan kawan saya, minta sikitlah benih pisang tanduk tu nak tanam. Tak boleh ustaz. Sebatang aja, banyak-banyak saya minta sebatang je. Tak boleh ustaz. Tak boleh. Saya kata kenapa? Kalau ustaz nak juga tunggu pisang tua saya ni induk, saya tebang baru boleh ambil. Saya kata kenapa jadi begitu? Kerana dia kata bila pisang induk ni naik sebatang, maka pisang yang anak-anak pisang ni akan tumbuh di sekeliling pisang ini. Tujuan dia ialah untuk menguatkan pisang yang sebatang tadi supaya dia tak pombang. Dia tadi nak menguatkan pisang. Maka sebegitulah sepatutnya sikap orang Islam dengan orang Islam. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal udwan. Sepatutnya begitu. Masjid tuan-tuan buat majlis ilmu. Jangan pengerusi sahaja main peranan. Yang lain pun main peranan, menyokong. Mana yang tak betul itu dibetulkan. Mana yang tak elok itu dielok, disolid jadi lebih elok. Kan Islam ajar sebegitu tuan-tuan. Islam ajar kita ni suruh berpecah belah, bergaduh, bermusuh antara satu sama lain. Kalau kita memahami akan tuntutan ayat Al-Quran, tolong nolong antara satu sama lain. Dia sendiri tidak berhenti dari dia mengasihi orang soleh. Dia kata dia sayang orang baik. Dia suka kepada orang yang soleh. Tapi kadang-kadang dia tidak mahu bersama dengan mereka. Kadang-kadang dekat masjid ni sedikit aja tuan-tuan merajuk. Kan? Sikit sebab aja kadang-kadang merajuk tak tentu pasal, tak pergi masjid terus 30 tahun. Merajuk. Kenapa? Kadang-kadang ada yang tak dapat jadi Bilal, ada yang tak dapat jadi Noja, ada yang kadang-kadang kena tegur sikit sahaja. Kan Allah ajar kita, Nabi ajar kita ad-dinu nasihah. Kan Allah ajar kita fazakir fa inna zikratan fa'ul mu'minin. Berilah peringatan, kata Allah, sebab peringatan itu selalu beri manfaat kepada orang beriman. Kan Allah kata kita gitu. Tapi susah tuan-tuan. Bila tuan-tuan nak hidup berwatakkan kepada watak Quran, susah. Bukan senang tuan-tuan. Cubalah hari ni mulai sempena sambutan Maulid Nabi kita ni, kita niat dalam hati kita ni kita nak hidup berwatakkan dengan watak Al-Quran. Saya baru ni dekat satu tempat di Batu Pahat mengadakan ceramah. Jadi saya kata kalau kita baca nak tengok akhlak Nabi, bila Nabi dia cerita tentang amanah,
Maka innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha, maka Nabi dia bersifat amanah. Bila kita kata tentang innallaha ma'as sabirin, Nabi bersifat sabar. Bila kita baca tentang akhlak Nabi kan, apa yang dicerita dalam Quran tu, yang dicerita dalam Quran itulah akhlak Nabi. Maka kita kena hiduplah seperti watak Al-Quran. Maka saya kata watak Quran disebut 9 sifat orang beruntung. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Tu ayat Quran semua sekali. Beruntunglah orang yang beriman, beruntunglah orang yang sembahyang, beruntunglah orang yang khusyuk dalam sembahyang dia, yang meninggalkan perbuatan tak berguna, meninggalkan perkataan tak berguna. Kan saya kata isap rokok ni tak guna tuan-tuan, tak ada faedah, hentikanlah. Habis aja kuliah tuan-tuan, seorang tu datang jumpa saya, hari ni betul ustaz hentam saya. Nak apa nak hentam orang tuan-tuan, tak ada apa faedah pun. Kita nak beri betulkan benda gitu. Ni keadaan dia tadi. Jadi kalau kita sayang orang soleh, kita bersama. Mereka kata mereka membenci orang munafik, tetapi sebenarnya mereka sendiri termasuk dalam golongan orang munafik. Dia mengatakan hal dia yang dia tak buat. Orang munafik ni dia cakap tapi dia tak buat. Dan dia melakukan hal yang disuruh, diminta setia, tapi dia sendiri tidak setia. Setialah pada saya, tapi dia sendiri tak setia. Wahai sekian manusia, kata Nabi hujung hadis ini, setiap hari yang baru bumi sentiasa menegurmu dengan kata-katanya, wahai manusia, engkau berjalan di atas permukaan aku. Engkau jalan di atas muka aku ni lalu kan. Kau main bila dah boleh lepas PKP, dah lepas rentah negeri. Orang macam rasa sukanya penuh jalan-jalan raya ni, penuh orang. Seronok dia dapat merentah daerah, merentah negeri. Memang seronok, penuh. Jam segala-gala, tak dekat mana tu tengok kan. Johor ke jam, Kuala Lumpur jam. Punya sukanya orang macam raya dah kan. Saya sampai tersasul jumpa orang, selamat hari raya ke sampai? Dia fikir bukan raya, boleh rentah daerah aja. Punya sukanya. Agak-agaknya tuan-tuan, kalaulah kita dapat melepasi titian syirat besok, macam mana agaknya? Maka saya doa kepada Allah, mudah-mudahan tuan-tuan semuanya, termasuklah saya, antara golongan yang lepas meniti titian syirat tuan-tuan. Kerana titian syirat ni tuan-tuan, payah nak lepas, susah nak lepas tuan-tuan. Cukup payah. 7 persoalan dulu saya sebut kepada tuan-tuan akan ditanya kepada kita. Di antaranya persoalan syahadah. Soalan syahadah ni akan tanya. Sebab itu dalam surah Ghafir Allah kata, wahai Muhammad, demi sesungguhnya jika engkau dan pengikut engkau mempersekutukan Allah dengan sesuatu, gugur segala amal baik kau. Tak kira kalau Nabi pun persekutukan Allah, habis amal baik dia. Maka bagaimana kalau kita persekutukan Allah? Dalam keadaan tu kena jaga-jaga. Maka dan dalam setiap dia kata, kau berjalan di atas aku, dan setelah itu kau akan disimpan dalam perut aku. Akhirnya kita disimpan kat mana? Dalam perut bumi. Engkau makan segala apa yang kamu suka kat dunia ni. Kita ni tak macam lembu tuan-tuan. Kambing saya tu dia makan rumput, kemudian dia makan dedak, tu aja. Ayam makan jagung aja tuan. Ayam makan jagung aja tuan. Tapi kita ni segala-gala kita makan. Segala pucuk pisang, pokok kelapa, pucuk abu, semua kita makan. Tu bayangkan, pokok kelapa kita makan, pucuk pisang kita makan, apa lagi kita tuan? Habis kita makan. Begel, habis semua masuk dalam perut kita. Tapi kita lupa bahawa suatu hari nanti engkau akan dimakan ulat-ulat dan cacing-cacing dalam perut aku ni. Wahai manusia, aku adalah rumah yang sunyi. Aku ni rumah sunyi, senyap aja. Tak ada orang bising-bising. Aku adalah rumah tempat pertanyaan. Hari ni banyaklah baca Quran. Hari ni banyaklah bangunkan malam. Tuan insya-Allah supaya kubur-kubur kita insya-Allah terang benderang tuan. Tempat gelap gelita, akulah rumah kegelapan. Rumah yang gelap gelita. Aku adalah rumah kala dan ulat. Maka diamilah aku. Dengan maksud ingatlah, persiapkanlah bekal-bekal. Mudah-mudahan kita semua selamat tuan-tuan. Jadi saya kira cukuplah hanya sekadar itu. Saya tak boleh panjang lagi tuan-tuan, kerana saya nak ke Melaka lepas ni insya-Allah. Kalau salah silap minta maaf. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma nawwir qulubana
بنور هدايتك وفتوحاتك كما نورت الأرض بنور شمسك أبدا أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أغننا بالعلم وزينا بالعلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية يا ربنا زدنا علما وارزقنا فهما وأنت خير الذكين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين تكبير استغفر الله nak mati